أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم يسر ولا تعسر اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين Ya Zal Jalal wal Ikram. Okay, kita kat mana semalam? Kita nak habiskan mudah-mudah wilayah ni. Minggu depan kita masuk bab baru. Mudah-mudah wilayah ni, kalau ikut English punya apa ni? English punya note, dia bagi contoh Kitabu Bilalin. Bilal ni nama orang, proper name. So Kitabu dah jadi definite lah, dengan definitenya Bilal, nama orang ni, proper name ni dia always definite, always mafhum. Lepas tu dia bagi contoh Baitul Imami, Baitul Imami, rumah Al-Imam. Jadi rumah Imam, The Imam's House, dia punya translation dalam English. Bahasa Melayu translation direct je, rumah Imam. Apa tu? Rumah milik Imam. Milik tu kita drop jadi rumah Imam. Kitabu Bilalin. Okey, yang ni dia dia bagi penerangan ini. Mudhaf. The first word is mudhaf. The second word ada mudhaf ilaih. Mudhaf ilaihi. Ilaihi ni maknanya kepadanya ni, ganti namanya ni ilaihi. Ilaihi maknanya refer pada mudhaf lah, perkataan yang pertama tu. Jadi mudhaf ilaihi. Mudhaf ilaih. Jangan kata mudhaf ilaih pun ada. Yang tu Arab punya accent dia lah, mudhaf ilaih. Okey, bila faham ni, okay, dia pergi further sikit. Yang kita kenal sebagai harfu istifham, man, maknanya siapa untuk pertanyaan, boleh digunakan, man ni jadi dia ambil rule mudhaf ilaih juga. Dia ambil rule mudhaf ilaih. Jadi kitabu man, tapi dia tak boleh ambil baris kasrah, tapi dia tetap majrur walaupun dia tak dapat baris kasrah. Kitabu man maknanya husbu. Kitabu man haza, husbu is this. Kitabu man husbu. Jadi kita nak lagi spesifik, kita kata kitabu man haza. Buku siapa ini? Whose book is this? Okay, boleh faham tu? Lepas tu mudhaf, dia boleh ambil apa-apa baris. Yang 3 baris ni lah. Kalau dia sebelum dia ada harfu jar, kan, jadi dia ambil, dia pun mudhaf jadi majrur. Yang ni rule isim yang biasa. Selepas isim majrur, selepas harfu jar, okey, apa-apa isim yang datang selepas dia mesti majrur. Jadi majrur isim yang common isim ni, common nouns ni akan ambil baris bawah. Jadi maktabil mudarrisi dia baris bawah sebab dia mudhaf ilaih. Maktabi baris bawah sebab sebelum dia datang harfu jar. Dapat? Okay, so English pakai genitive case untuk majrur. Genitive tu apa? Genitive. Genitive case maknanya majrur lah. Case dia majrur. Case ni maknanya case fathah, dhammah, kasrah. Marfu, majrur dengan marfu, mansub dengan majrur. So untuk majrur, English translatekan sebagai genitive case. So genitive case dalam English, majrur dalam bahasa Arab. Bahasa Melayu aku tak pernah jumpa pula.
sebab tak belajar ikut media Melayu. Kita panggil baris kasrah je lah agaknya, baris kasrah. Jadi fahamlah kita kalau English kata genitive case. Nanti mungkin lepas ni you nak follow up dengan guru-guru yang medium di English, which is kita understand lah, kita faham. Jadi dia akan sebut ni benda ni genitive case untuk majrur, nominative case untuk marfu'. Lagi satu lupa dah. Mansub. Mansub ni dia pakai apa? Itu yang tak ingat tu ada dalam Arif note ni. Okey. Ni nak refer balik Isim, fi'il, harf. Kalam terbagi pada isim, fi'il, harf. Yang ni kalau lupa refer balik. Refer balik pada notes note Arif ni. Okay. Lepas tu kita go to alphabet, memang kita dah kenal. Ni Arabic vowel sign ni dia dhammah, fathah, kasrah. Untuk isim tiga case ni je. So marfu' dengan baris dhammah, fathah, mansub. Nanti ada dia punya ni, aku pun lupa English punya ni. Ni dia kata genitive case ni, kasrah, dengan baris kasrah. Okay, so baris ni dia ada satu dengan tanwin dan ada satu dengan huruf mat. Huruf mat kita kenal lah daripada pelajaran Al-Quran ni, kita kenal huruf mat dan kita kenal tanwin. Lepas tu lagi satu sukun. Sukun ni isim tak pakai dia. Isim tak pakai dia. Kita sukun kan bila kita wakaf. Kan macam kitabun, kita sebut kitab aja. Kitabun kita wakaf jadi kitab. Rasulun kita wakaf jadi rasul. Masjidun kita wakaf jadi masjid. So common dalam conversation, common even dalam Al-Quran pun kita baris yang ujung sekali itu kita sukunkan. Okay, so next ni yang ni faham. Lepas tu definite indefinite ni konsep ni penting lah. Konsep ni penting untuk dalam isim jumlah ismiyah dia bermula dengan isim tu mesti dia marfu'. Subject of the sentence mesti definite. Definitely cuma marfu'. So daripada asal dia nakirah, semua isim asal dia nakirah, default dia nakirah. Lepas tu untuk makrifahkan dia common, untuk common noun kita letak alif lam je. So alif lam ni translate ke English dia jadi the. Al-kitabu, the book. Kitabun, a book. Lepas tu alif lam dengan tanwin ni cannot coexist. By this time kita dah hadam lah benda ni. Next kita go through haza zalika. Okay, haza zalika ni ismu isyarah. Dia ni memang definite. Dia ni memang marfu'. Memang dia marfu' dan dia ma'rifah. Dia definite. Dan dia memang dalam nominative case. Walaupun dia tak ada dhammah. Yang penting konsep untuk dalam bab haza zalika ni dia definite. So bila kita point to something, this or that tu maknanya kita dah tahulah benda yang mana satu yang kita point tu. Kita tak point to general thing, kita point to the specific thing. So it is definite. Haza zalika ismu isyarah, dia ni adalah definite. Dia memang definite. So pronoun he, she, it, they, we, us, I ni semua memang definite lah. Sebab bila kata I am teaching, maknanya tak ada orang lain lagi lah kan. It's not general anymore, it's definite. Definitely me teaching. Okay. So dia kata pronoun he, she, it tu
huwa, huma, hum, hiya, huma, huna tu nanti kita go through that thing is definite. Jadi bila definite, dia boleh mulakan ayat, dia boleh jadi subjek dalam ayat. Dia boleh jadi subjek dalam ayat. Subjek dalam ayat dalam apa Lughatul Arabiah, dalam bahasa Arab, subjek dia yang memulakan ayat dalam jumlatul ismiyah. Subjek yang memulakan ayat. Okey, lepas subjek dia ada khabar. So pair mubtada dengan khabar, subjek dengan predikat ni completekan satu ayat. So subjek dia mesti definite. And then dia punya khabar tu nakirah lah. It can be indefinite. Can be in the definite form, in the definite state. So haza dia marfu by the virtue of dia being ismu isyarah. Okay, and dia definite. Also by the virtue of dia being ismu isyarah. Okay, so khabar kitabun, okay, dia marfu. Okay, sebab dia marfu, sebab dia marfu dan nakirah ni sebab dia khabar. So khabar mesti marfu and mostly dia nakirah. Okey, ni man dengan ma. Man dengan ma kita dah tahu dah. Guna man ni untuk akil, yang ada akal. Guna man untuk yang ada akal. Untuk ghairul aqil. Ghairu aqil. Non-living thing. Perkataan ghairu ni yang macam dalam Al-Fatihah tu. Ghairil maghdu. Dia baris bawah sebab dia ada kena dia majrur ni sebab dia dia sambung daripada ayat sebelum dia. Jadi ghairil maghdubi. Ghairil maghdubi. Yang ni ghairu aqil. Dia ghairu sebab dia tak ada apa yang nak ubah sebelum ni, kita sebut dia dulu. Jadi kita sebut dia dulu, jadi ghairu aqil. Okey. Aqil yang ada akal. Okey. Ini dia bagi keterangan lah. This include, okay, include Allah sendiri, subhanallah wa ta'ala. Semua manusia lah, sepatutnya ada akal, jin dan malaikat, angels. So, mahaza, manhaza. Itu dia punya ni. So, subject is haza. Subject of the question is haza. Dan subject is definite. Subject of the question is haza. Man haza, siapa ini? Haza is the subject. Dan subject is definite. Dan subject definite bukan setakat dia definite. Dia mesti marfu. Marfu juga dengan baris dhammah. Kalau yang common noun lah. Okay, particle of interrogation ni yang kita diajar. Tadi ma dengan man pun particle of interrogation juga. Yang ni particle of interrogation, harfu istifham dalam bahasa Arab. Harfu istifham. Particle of interrogation kat sini. So lagi satu, untuk jadikan statement tu soalan, kita letak a saja. A saja. Ni banyak dalam Quran. Afala yatazakkarun, afala ta'qilun, kan? Nah, apa nama? Statement, jadikan dia soalan dengan letak a. Okay. So banyak kita jumpa dalam Quran ni partikel istifham yang alif hamzatul qata' ni. Hamzatul qata' ni dia berbaris ya. So untuk jika ada pertanyaan yang gunakan a, jawapan dia kena sama ada na'am atau la. Na'am atau la itu. Bila ada jawapan na'am atau la, ataupun kita nak jawapan tu na'am atau la, kita gunakan partikel a. Kita gunakan soalan kita a. Hadza baitun. Contoh kat sini. Hadza baitun. Jadi kalau betul cakap na'am. Kalau tak betul cakap la. Lepas tu bagi statement. Hadza masjidun. Macam tu.
So Naam dengan la ni pun dia harf juga. Dia panggil huruful jawab. Sebab dia ada dua jadi huruful jawab. Ataupun harfu jawab. Ada ni. Huruful jawab. Huruf ni jamak kepada harfun. Hurufun jamak kepada harfun. Okay. Ni ada dua sini. Dapat? Hurufun jamak kepada Sama lah, satu single, satu plural lah. Satu plural. So, bila kita jumpa macam ni, kita kena take note lah. Sebab dia dah bagi dah kat sini. Okay. So, apa solar dengan lunar letter, ni huruf syamsiah dengan huruf qamariyah ni. Syamsiah. Ini dalam tajwid pun belajar. Okey. Yang penting dekat sini, bila dia jadi syaddah dekat sini, untuk solar letter, untuk alif lam syamsiah ni, dia panggil huruful syamsiah. Huruf dia ada kena-mengena dengan huruf ni. Lam ni dia tak, sukun dia bagi pada sin. Jadi sin tu dia jadi dua. Bila sin tu jadi ni shin ni jadi dua. Jadi dua ni redundant. Arab takkan tulis benda yang berturut-turut ni. Bila huruf pertama dia ada sukun, jadi dia gantikan dengan syaddah. Jadi bila kita nampak syaddah tu maknanya huruf tu ada dua. Huruf yang pertama ada sukun. Huruf yang kedua ada baris lah. Maknanya ada harakah, ada baris. Macam asyamsu. Kena sebut asyamsu. Kalau slow-slow lah. Asyamsu. Kena tasydidkan dia. Kena syaddahkan dia. Kena tekankan dia sikit. Supaya huruf shin yang ada sukun tu disebut. Kalau kita kata asyamsu saja, dia tak ada tekanan pun untuk yang sukun, maknanya kita dah drop satu huruf lah. Kalau dalam tajwid memang salah lah dalam daripada kaedah tajwid. Okay, dalam luar daripada Al-Quran, tajwid tak apalah, kita kata asyam pun tak apa, asyam dia asyamsu. Beza dengan lunar letter, lam ni dia ada sukun. Kalau dalam Al-Quran memang alif lam qamariyah dia ada baris sukun. Alif lam syamsiah lam tu dia tak bariskan dengan sukun. So yang ni dengan Al-Quran banyak berlatih lah dalam pelajaran Quran tajwid. Okey, huruf-huruf yang syamsiah ni semua ni dia punya makraj dia hujung lidah berdekatan dengan makraj lam. Ta yang buat hujung lidah dengan lam, bila kita sebut al dengan at, dia dekat-dekat. Dengan as hujung lidah juga dengan gigi as. Lam pun dekat-dekat dengan dia, dal pun sama. Dekat dengan makraj lam. Ni zal pun sama, hujung lidah dengan gigi. Ra hujung lidah dengan langit-langit, ra dengan langit-langit belakang gigi. Ra zai pun dekat dengan ni, dekat dengan lam juga, hujung lidah belakang gigi dengan gusi belakang gigi, hujung lidah. Sin pun hujung lidah belakang gigi. Okay, shin dia keluar angin ni. Shin bila shin, bila kita sebut ash ini dia pun berdekatan dengan makraj lam juga. Jadi so, do, ko huruf tebal ni, fot huruf tebal juga ni. Fot, dot huruf tebal, po huruf tebal, bo huruf tebal. Lam sendiri dengan nun. Jadi ini ada 14 tau. Ada 14 huruf syamsiah, ada 14 huruf qamariyah. Dia balance. Okay. Ini bahasa yang Allah pilih untuk jadi bahasa Quran.
So tengok daripada segi mana pun kita akan impress lah macam mana dalam alfabet Arabik ni kan, dia ada 14 sini, 14 sini. 14 Qamariyah, 14 apa nama Syamsiyah. Ya. Okay. So noun ending. Okay. Noun ending yang dikatakan i'rab ni, description apa nama, bila kita bagi tahu al-kitabu dia marfu', dia marfu', contoh al-kitabu ataupun kitabun, ataupun Muhammadun atau babun, dia dalam apa ni, state dia marfu', dia punya baris dia ada state dia, bukan baris. Kadang-kadang macam haza, dia state dia marfu' juga, case dia marfu', tapi dia tak ada baris dhammah. So generally untuk isim yang common, common noun ni, dia akan guna baris dhammah untuk dia punya nominative case. Ini English kata nominative case, Arab kata marfu' saja. Nominative case marfu'. Mansub accusative case. Mansub dia dengan baris fathah. Baris di atas. Orang Melayu kata baris di atas, dia fathah. So untuk genitive case ni, genitive case majrur, baris bawah ataupun kasrah. Okey, untuk genitive case ni, itu yang kita dapat ada dua case dia. Dua situation dia yang isim dia jadi majrur. Isim jadi majrur ada dua case dia. Satu, sebelum isim tu ada harfu jar, dia akan jadi majrur ataupun genitive, kita panggil majrur lah senang. Lagi satu, dia mudhaf ilaih, dia jadi mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih dia majrur. Jadi mana-mana kataan dalam Al-Quran, kita jumpa kat mana-mana pun, kita jumpa mana-mana kita tengok ada baris bawah, baris kasrah tu, dia majrur tu sebab dia ada harfu jar, sebelum dia ada huruf jar datang, ataupun dia mudhaf ilaih. Okey. Okey, yang ni kalau yang ni dipanggil i'rab, i'rab. Sebut pun dengan ain ni, i'rab. Maknanya state of the marfu', mansub, majrur dengan baris sama ada dhammah, fathah, kasrah. Okey. Bila kita nak mention ada punya state tu, dalam tiga yang dapat tiga baris ni, ataupun tiga keadaan marfu', mansub, majrur, yang isim yang ada pada isim, dipanggil i'rab. Okey, so contoh sini jumlatul ismiyah, dia ada khabar dengan mubtada, okey, dia punya i'rab dia untuk al-kitabu, i'rab dia marfu' dengan dhammah, marfu' dengan dhammah. Okey, definite untuk jadi mubtada. Okey, dapat dapat so go on. Apa nama jumlatul ismiyah. Okey, faham jumlatul ismiyah ni, jadi kita tak sesat lah dalam bahasa Arab. Mubtada mesti marfu', mesti ma'rifah. Okey. Lepas tu untuk jumlatul ismiyah dia ada mubtada dan khabar. So khabar dia pun mesti marfu' juga, dan dia dalam keadaan nakirah. Mostly nakirah. Mostly apa nama? Marfu'. Marfu' dengan baris dhammah. So bila sebut marfu', dia punya default state ialah baris dhammah. Okay.
kita hamzatul wasal ni ada keterangan sikit ni, sebab bila kita jumpa alif lam ta'rif kan, untuk alif lam qamariyah dengan alif lam syamsiyah, dia involve alif lam. Alif lam tu, alif dia pakai hamzatul wasal. Hamzatul wasal, waslun ya. Kalau English translate sebagai joining, making or attaching. Dia lam tu saja dia tak boleh sendiri, dia datangkan alif. Alif ni hamzatul wasal sebenarnya. Berbeza dengan hamzatul qata'. Hamzatul qata' ni dia dibariskan dalam tulisan, dalam tulisan macam Al-Quran dia dibariskan. Kalau hamzatul wasal ni dia tak dibariskan. Kan? Macam isim, ismun, okey, ini dibariskan kan? Okey. Dia dibariskan sini. Okey, ibnun. Dibariskan untuk sebutan. Jadi Al-Quran hamzatul wasal dia tak bariskan. Okey, so bila kita dapat keterangan hamzatul qata' ni, nak tunjuk perbezaan antara hamzatul wasal, hamzatul qata'. Hamzatul qata' ni dia dibariskan lah. Lepas tu hamzah ni dia kena ada kursi untuk duduk. Sama ada dia duduk atas alif, ataupun dia duduk atas waw, ataupun dia duduk atas ya. Okey. Kalau ni yang baru-baru sampai, sekejap. Ni anda tengok dia kotak ni, hamzatul kotak. Dia buka dia. Dia kata cutting ataupun terpotong. Terpotong sebab apa? Sebab dia asalnya ain. Ain kan? Bila ain tu dipotong ni, jadilah hamzah. Itu yang dikatakannya terpotong. Ain, hamzah tu qat'un. Okey, yang ni go through apa nama yang dalam Eric Note ni, dia analyze sikit huruful syamsiyah, wal qamariyah, hamzatul wasal, hamzatul qata'. Okay. So kalau kita go through Al-Fatihah ni, surah Al-Fatihah ni kita boleh bezakanlah sekarang ni kan. Okay. Okay, next kita pergi ni. Bila majrur, dia ulang balik. Genitive case dalam English, tapi biasanya tak pakai sangat genitive case ni. Kita sebut majrur terus. Jadi bila majrur, maknanya dia baris commonly dia baris kasrah, dia dalam genitive case kalau English punya translation. Okay. Jadi harfu jar. Harfu jar kita dah go, dia bagi contoh banyak dalam ni 4 ni, fi alamin ila. Dia ada 8 ni. Yang biasanya kita jumpa sini. Lepas tu ada B dalam bismillah. Ba tu apa nama harfu jar, sebab tu ismun tu jadi ismullah, jadi bismillah. Okay, so bila harfu jar, dia akan mana-mana isim yang datang selepas dia tu adalah majrur. Itu kataan majrur ni datang daripada harfu jar. So jar ni maknanya pull down. Kita tarik dia ke bawah. Jadi dia ada baris apa nama dhammah dekat atas huruf. Baris kasrah pun dekat atas huruf. Datang harfu jar, ditarik baris tu pergi bawah. So ada dia punya apa ni explanation sikit lah. So okey, sini dia tulis kecil je. Fil baiti,
Okay, feel by T. Apa jadi dengan feel by T ni? Dia adalah, dia panggil is a phrase. Dia bukan ayat yang lengkap. Ayat yang lengkap dia kena ada mubtada, dia kena ada khabar, dia kena ada subjek, dia kena ada predicate. Kalau feel by T ni cuma dia punya preposition dengan dia punya isim saja. So kalau kita kata feel by T, orang akan tanya apa hal dengan feel by T. So kita kena cari subjek untuk lengkapkan apa dia lah. Dapat? Contoh ni kalau siapa dia baca ni, yang dia bagi lebih sikit lah. Ala, min, ila, fi, an. An. Dalam hadis memang dia mula daripada an lah. An Abi Hurairah kan. An Anas kan. An ni about concerning. Kalau translation hadis an ni dia kata daripada Abu Hurairah. Yang meriwayatkan hadis tu daripada siapa? Dia pakai an. Dia tak pakai daripada, dia tak pakai min. Dia tak kata min Abi Hurairah. Dia kata an Abi Hurairah. Concerning about Abi Hurairah, mana Abi Hurairah ni yang perawi dia, jadi daripada dia. An. About concerning. Lepas tu li. Li ni memang common lah sebab kita sebut ya, Alhamdulillah. So lillah, lillahi. Okay, dia bila li datang, dia kena bagaimana? Bila li datang, dengan jumpa dengan alif lam, datanglah li. Bila li datang, alif kan, dengan lam yang satu ni, alif lam tu dia buang, dia terus masuk je. Jadi lillahi. Yang ni li. Yang translation English biasanya belong to, for, untuk ataupun milik. Nanti kita akan drill macam mana kita drill li ni. Contoh dia banyak lah. Okay, so B. B ni with, by, and in. B. Ikut konteks dia. Alright. So go next. Ini jar wa majrur. Jar wa majrur namanya huruf jar dengan state majrur ni yang dia tunjuk sini mubtada. Okay. Dia kata harfu jar fi al-masjid. So ada tiga perkataan dalam ayat ni. Muhammadun itu mubtada, fi harfu jar, lepas tu masjid ni ismun majrur. Ini isim isim dalam state genitif. Isim dalam state majrur. So dia panggil ismun majrur. Ini yang ni analisis grammar. Yang ni analisis grammar. Okay, yang kita akan lalui lah akhirnya. Ini yang dipanggil i'rab tu. Okay, huwa ni sebab dia definite, dia pronoun, dia definite, dia boleh mulakan ayat. Dia boleh jadi mubtada. Dia boleh jadi subjek pada ayat. Huwa, dia tu subjek pada ayat ni. Dia apa pasal dengan it alal maktabi. Okay. Yang ni yang kita akan go next. Dhamir munfasil. Yang dalam ni, yang dalam kolom ni, ini translation dia, he, they, okay. Dhamir dia ada 14. Dhamir dengan 14 ni, kita pecahkan pada third person. Third person tak ada dengan kita lah, third person. Second person, orang yang depan kita yang kita bercakap itu second person lah. Dan first person ni kita sendirilah. Kita sendiri. Sama ada kita seorang-seorang, mufrad, kita seorang-seorang, I, ana, ataupun kita ramai-ramai, kita kata nahnu. Okay, so translation nahnu ni boleh jadi we, ataupun
us, ataupun boleh jadi kami atau kita. Bahasa Melayu ada dua, kami dengan kita. Dua-dua tu digunakan ikut konteks lah. Okay, so third person, second person, first person. Bila discuss fi'il, bila discuss Ibn Al-Fujar fi'il lah nanti, yang ni sangat-sangat sangat-sangat pakai lah. Okay. Jadi dalam bahasa Arab, huwa, huma, hum, dia, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu ni kita kena hafal. Dia kena, yang ni kena hafal. Yang ni memang kena hafal. Okey, cara nak hafalnya. Okey, sebab ini cara nak hafalnya. Dalam tangan kita nanti saya tunjuk dalam dekat tangan kita ni ada jari kan. Jari tu semua, satu jari ada tiga, empat jari dengan ibu jari. Ibu jari tu dah jadi 14. Dia macam ni. Kalau nak tunjuk. Jari ada 14 ni. Nampak kan? 3, 2. So sini 12, campur 2 sini 14. So huwa, huma, hum. Ini untuk muzakkar. Ya, huma, hunna. Ini untuk muannas. Anta, antuma, antum. Ini untuk muzakkar. Mukhatab, orang kedua. Orang kedua feminin. Mukhatab muannas. Jadi apa? Anti, antuma, antunna. Lepas tu sini ana, nahnu. Ini kena latih sendiri. Sebab nanti kita masuk fi'il, kita akan guna all the time. Bila masuk fi'il, jadi mudah bila hafal. Okay. So, dia punya istilah dia, kalau kita kata huwa tu untuk singular, masculine, masculine, third person. Jadi, third person masculine singular, he ataupun it, Arab dia huwa. Jadi, kalau nak sebut dalam bahasa Arab, huwa ni apa? Huwa ni dia mufrad maknanya satu lah, singular. Mufrad, muzakkar, ghaib. Ghaib maknanya dia ghaib, tak ada kat depan kita, dia ghaib. Itu perkataan ghaib dalam bahasa Melayu datang daripada ni lah, ghaib. Ghaibun, ghaib. Orang Kedah kata ghaib kalau tak ada, tak jumpa, hilang ke mana, tak tahu, dia kata dah ghaib lah. Okey, ghaib ni maknanya tak ada dengan kita lah. So mufrad, muzakkar, ghaib, huwa. Kalau dual, huma, maknanya ada dua orang. Musanna, tak kira lelaki perempuan, musanna. Musanna, muzakkar, ghaib. Kalau ada dua lelaki, musanna, muzakkar, ghaib. Hum ni mereka, mereka. Jadi dia jamak muzakkar, ghaib. Third person masculine plural. English boleh bagi macam tu, Arab pakai jamak muzakkar ghaib. Daripada chart ni dia senang lah kita nak explain. Kalau kita nak kata she tu apa? She tu third person feminine singular. Kalau perempuan kita kata third person feminine plural. Hunna. Ya, huma, hunna. Aku tak Sorry, aku tak tukar ni. Ni, tadi aku explain pasal ni. Ya, huma, hunna. Nampak Ya, huma, hunna. Jadi, ya, mufrad, muannas, ghaib. So, dia memang balance lah. Untuk ghaib, 3 muzakkar, 3 muannas. Muzakkar ada 3 grup, huwa, huma, hum. Muannas pun ada 3 elemen, ya, huma, hunna. Untuk ghaib, third person. Second person,
Second person pun sama, ada muannas, ada muzakkar, dipanggil mukhatab. Mukhatab, orang yang kita bercakap. Mukhatab. Macam orang yang naik mimbar tu dipanggil khatib. Khatib, itu orang yang bercakap. Kita yang duk dengar ni, kita lah orang yang kita mukhatab. Kita mukhatab. Bila ada orang baca kutubah, kita ni jadi mukhatab. Orang yang mendengar. Orang yang duk dengar tu mukhatab. Orang yang bercakap atas mimbar tu dia khatib. Khatib. Jadi untuk anta untuk seorang. Anta untuk seorang. Dia mufrad. Mufrad ni sama dengan ahad lah. Ada orang kata ahad. Ahad, muzakkar, mukhatab. Maknanya second person masculine singular. Okay. So dia just repeat je. Singular, dual, plural. Antum, plural untuk anta. Lebih pada dua orang, kita kata antum. Antum. Lebih pada dua orang, antum. Okey, untuk perempuan diubah baris dia. Anti, antuma sama. Ni dua orang, lelaki perempuan tak kisah, kita panggil antuma, antuma. Kalau perempuan saja, kita nak address dia antunna. Kalau bercampur lelaki perempuan, kita kata antum ya, antum. Kalau perempuan saja, antunna. Ini dalam surah An-Nisa, dalam surah An-Nur, kita akan jumpa lah antunna, hunna. Hunna tu dia punya majrur kes. Dia punya majrur dengan mansub kes. Ini semua ni marfu' kes. Marfu'. Ini boleh jadi pemula ayat, boleh jadi mubtada sebab dia marfu' dan dia definite, dan dia ma'rifah. Kemudian ada ana, nahnu. Ana, nahnu. Untuk mutakallim, orang yang bercakap, maknanya dia yang mengeluarkan word, dia mengeluarkan perkataan, kalam, dia yang mengeluarkan kalam, jadi dia mutakallim, orang yang bercakap. First person. So first person, third person, second person. Okay. So yang ni kena hafal lah. Sebab dia akan bawa sampai ke fi'il dan sampai ke fi'il lah yang penting tu. Dia macam ni. Okay. Kita ambil dia start daripada huwa dulu. Huwa, humahum. Yang ni part muzakkar. Yang ni part muannas. Ya humahunna. Lepas tu second person masuk second person. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antunna. Muannas. Lepas tu untuk mutakallim, ana, nahnu. Ada dua. So hafal macam tu je lah. Macam zikir, macam bertasbih. Okay. So next, ini intro untuk we go next. Benda ni sangat penting dan kena hafal lah. Okay, ini dia yang dipanggil detached pronoun dalam English translation. Dalam bahasa Arab, domirun munfasil. Munfasil. Sebab dia terpisah, dia asing, dia duduk sendiri-sendiri, dia munfasil. Huwa, huma, hum. Okay. Yang ni third person masculine, and then third person feminine, hiya, huma, hunna. Anta, antuma, antum, second person masculine, muzakkar. Ini second person muannas, anti, antuma, antunna, ana, nahnu, mutakallim. Mutakallim. So dia explain sini memang dhamirun munfasil ni always ma'rifah, always definite. Dia dalam state, dia punya case dia marfu'. Dia sentiasa marfu'. Dia marfu'. Kalau dia bukan marfu', dia kena pakai benda lain. Nanti kita akan jumpa. Dia akan kena pakai benda lain. Dia tak boleh katalah nak tanya nama kamu, kan kita tak kata ismu anta, kan. Kita kena kata ismu ka. Macam assalamualaikum, kita tak kata assalamu ala antum. Tak boleh pakai, kan. Jadi
Kita kata Assalamualaikum. Jadi kum tu dalam genitive case, dalam majrur. Jadi majrur sebab yang ni memang marfu', dia dah booking dah marfu', antum ini marfu', jadi kum tu dalam bentuk majrur, dalam case, genitive case, kum tu kita bagi salam Assalamualaikum, maknanya kita bagi salam kepada orang yang ramai lah, jamak lebih pada 2 orang. Okey, anta ni pakai ka, macam kita nak tanya nama kamu siapa, ma siapa, nama ismu, ismun, lepas tu dia jadi mudhaf, ismuka, jadi ma ismuka, kan? Kita tak kata ma ismu anta. Dapat tak? So dalam tahiyat tu Assalamualaikum, itu memang spesifik pada Assalamualaikum ayuhan nabi, maknanya kalam Allah tu ditujukan pada nabi je, anta Assalamualaikum. Okey, next, yang ni kena hafal lah, dan dalam hafal tu kita kena tahu yang dia makrifah dan dia marfu'. Marfu' ni yang penting, sebab marfu' je boleh jadi mubtada, boleh mulakan ayat dalam jumlah ismiyah. Okey, yang madi kita dapat sikit, kharaja dengan zahaba hari tu. Nanti kita akan go through fi'il ni sampai masak. Yang ini mudhaf ilaih ni kita baru selesai. Ini konsep yang penting, tak boleh nak leka dia. Dia memang penting. Tak boleh. Tak balik itu detach pronoun. Okey. Test pronoun tadi kan. Okey. Okey, yang ni kan. Okey, yang ni. Okey, yang ni dia punya conclusion dia kena hafal. Okey. Kena hafal lah. Apa dia tak, dia punya bottom line dia kena hafal. Okey, huwa huma hum. Huwa huma hum. Third person muzakkar. Third person Antuma antum. Okey. Sambil tu bila kita ambil part ni, kita kena tahu, kena aware yang ini untuk muzakkar, untuk masculine, untuk muzakkar huwa huma hum, Untuk muannas
huma hunna. Lepas tu untuk muzakkar balik second person, anta, antuma, antum. Lepas tu balancekan dengan muannas untuk feminin, anti, antuma, antunna. Lepas tu orang yang bercakap mutakallim, mutakallim ana, nahnu. Untuk single ana, nahnu, jamak, jamak mutakallim. Yang ni tak ada, dia tak pecah pada muzakkar muannas. Semua pakai Hafal sama. saja. Okay, hafal saja. Okay, next ni fi'il madi kita dah sentuh sikit hari tu. Kharaja, zahaba, lepas tu kita tambah dengan sami'a, hamida, yang biasa kita dengar. Okay. Lepas tu yang ni kita dah baru lepas. Mudhaf ilaih, konsep yang penting, konsep yang penting. Possess or the possessor. Konsep isim dengan isim, Mak. Isim dengan isim. Sama juga dengan jumlatul ismiyah. Jumlatul ismiyah, isim dengan isim, mubtada khabar. Untuk idhafah ni, mudhaf ilaih ni pun isim dengan isim. Tapi dia punya bentuk tak sama. Okey. Kalau isim dengan isim dalam untuk jumlatul ismiyah, okey, dia kena ni, ambil sikit. Ni kena banyak ulang balik ni. Isim dengan isim. Okay, satu state dia macam kita ambil kitabun. Okay, tambah kitabun. Lagi apa lagi? Kitabun. Okay. Jadidun. Okay. Jadidun. Okay. Kitabun jadidun. Untuk jadikan dia ayat yang lengkap, jumlah ismiyah, ini kena definite. Kena definite, jadi dia tak boleh ada tanwin dengan alif dengan alif lam. So kitabu jadidun. Jadidun. Isim dengan isim juga. Okey, dalam kes isim dengan isim juga ni, kitabu, al tak ada, tanwin tak ada. Lepas tu dia kata sini contoh dia. Bilal. Jadi. Ini. Yang ni pula kitabu, alif lam tak ada, tanwin tak ada. Kan? Isim juga. Ini pun isim juga. Yang ni baris bawah majrur. So dalam state macam ni dia dalam state dia dalam idhafah, dia dalam bentuk idhafah. Nombor satu ini dalam bentuk jumlatul ismiyah. Ini dalam bentuk idhafah. Idhafah. Dia ada lagi satu bentuk yang akan kita jumpa nanti. So untuk yang permulaan ni dua bentuk ni. Satu bentuk jumlah ismiyah. Satu lagi dalam bentuk idhafah. Mudhaf ilaih. Ini mudhaf ilaih. Ini mudhaf ilaih. Yang ini untuk mubtada atau subjek. Mubtada ini bentuk khabar. Khabar. Ataupun news. Bentuk ataupun predikat. Subjek, predikat. Yang lagi satu mudhaf ilaih. Ini yang kau tanya semalam English translate apa ni, aku tak jarang guna ni. Dia possessor, yang memiliki benda yang dia memiliki dan memiliki. Dia memiliki. Okey. Ini base konsep lah. Tapi kalau pergi further ada benda tu dalam bentuk mudhaf ilaih, tapi dia tak dalam bentuk possessor dengan possess, macam apa ni tarfata ain,
Tok fathah ain bukan. Macam apa nama yang ni, tahta, macam tahta di atas, above, tahta ataupun di bawah, tahta maktabi. Yang tu bukan bentuk possessor, tapi dia dalam bentuk mudhaf ilaih juga, macam di bawah meja. Di bawah meja kita kata tahta maktabi. Tapi dia bukan dalam bentuk possessor ataupun possessor, tapi dia dalam bentuk masih juga mudhaf ilaih. Okay, next apa nama ni example lah. Kalau rajin tengok sini, kita boleh analyse. Yang kalau dalam bentuk macam ni, dia ada bagi analisis. Supaya kita faham. Dia nak faham structure grammar Arab ni, kita kena analyse lah. Maktabu, table, mudarrisi. Jadi table of the teacher macam ni. Translation dia the teacher's table. Jadi ini maf'ul. Ini mudhaf lah. Ini mudhaf dia dalam bentuk mudhaf ilaih. Maf'ul, mudhaf ilaih dia ma'rifah, dia boleh jadi nakirah juga. Kebanyakannya kita jumpa mudhaf ilaih ni ma'rifah lah. Tapi sometimes kita akan jumpa mudhaf ilaih ni dia dalam bentuk nakirah. Bila dia dalam bentuk nakirah, mudhaf ilaih dia nakirah, ini pun akan jadi nakirah juga. Dia bukan ma'rifah. Kitabu yang dalam mudhaf ni dia bukan ma'rifah. Dia nakirah sebab dia disandarkan, dia mudhaf kepada polybin yang nakirah. Jadi ini nakirah. Kalau translation dia a student's book. Jadi kita tak tahu which student lah buku tu. Next, ini kita boleh faham lah sebab kita pun dah go through banyak kali. Ini nak bagi kita kenal bentuk mudhaf ilaih. Okey. Ini yang kita dapat sikit tu. Kita man ni untuk pertanyaan, untuk pertanyaan akil, untuk pertanyaan yang ada akal. Jadi man ni kita tunjuk pada siapa. So ini dalam bentuk sini dia bentuk majrur, walaupun dia tak ada baris kasrah. Suri Jari ni bagilah senarai. Buat 40 tempat ni. Hari tu kecamuk orang yang tamu nak masuk dia tak turun. Apa dia? Apa dia, Jis? Macam mana, Jis? Tak apa, terus. Okey, kita teruskan. Okey, ni mudhaf ilaih ni. Haji terlepas sikit lah. Boleh faham tak? Boleh tangkap tak? Mudhaf ilaih Haji. Kau dah Ivan, okey lah. Kita boleh go. Okey. Ada masalah. Terus. Okey, kalau start daripada zero, Aku tadi tidur awal bangun. Okey. Alright. So, yang ni man ni. Kita bagi contoh man. Kita nak tanya ambil apa-apa benda, contoh pen. Pen siapa? Kita mudhafkan dia, qalamu. Jadi man ni kita bawa masuk sebagai mudhaf ilaih. Jadi dia dalam bentuk majrur walaupun dia tak ada baris kasrah. Biasanya majrur dia akan ada baris kasrah. Tapi in this case man ni harf, dia bukan isim. Dia akan kekal bentuk macam ni. Mim dengan nun sukun. Jadi qalamu man. Jadi bentuk dia pulpen. Nak spesifik tu, contoh yang sebelum ni kita jumpa, qalamun man hadza. Hadza kena letak kat belakang sebab hadza bukan subjek. Yang subjeknya qalam. Jadi qalamun man hadza. Hadza tu dia function as a petunjuk aja. Untuk tunjuk yang mana satu. Qalamun man hadza.
Jadi subjek dia ni whose son. Subjek dia son. Kalau nak tanya ini anak siapa? Jadi Ibnu Man Haza. Haza letak kat belakang. Dapat Okey. Yang ni dia bagi contoh lah. Bila mudhaf ilaih atau idhafah jadi dalam 3 rangkaian. Masjidu, the mosque, masjidu Rasulillahi. Ini masjidu sebab dia tak ada apa-apa yang berubah dia. So dia default masjidun. Sebab dia jadi mudhaf, dia hilang tanwin, jadi dia jadi masjidu. Lepas tu perkataan kedua, Rasuli. Rasuli sebab dia baris bawah sebab dia mudhaf ilaih. Pada masa yang sama, dia juga mudhaf kepada lafazul jalalah. Allahi. Jadi, Masjidu Rasulillahi. Ini dalam 3 rangkaian. Okey, ini dalam bahasa Arab memang kita akan jumpa banyak, lebih pada 2. Untuk jadi mudhaf ilaih sekurang-kurangnya ada 2 isim. Okey, ini 3 isim. Boleh jadi 4, 5 isim lagi. Kadang-kadang kita boleh jumpa macam tu. Alright? Okey, ini contoh dalam Al-Quran. Nasrullah, pertolongan Allah. Okay. Ini yang English bila translate possess dengan possessor tu tak tepat. Jadi aku tak pakailah. Pakai mudhaf ilaih. Iza ja'a nasrullahi. Nasrullah, pertolongan Allah. Help of Allah. Okay. Allah help. Ni Rabbin nas, Tuhan manusia. Dia jadi Rabbi sebab ada harfu jar bi sebelum dia. Okay. Ini nurus samawat, the light of the heaven, cahaya langit. Allahu, Allahu mubtada. Jadi lepas mubtada kita tahu is, yang ni spesifik ni. Jadi the sebab ada alif lam, the lights of the heaven. The lights of the heaven. As-samawat, translation dalam English biasanya heaven. Bukan langit. Bukan langit, dia kata bukan sky. As-samawat, bila sky tu dia jamak ni dalam bentuk jamak. Samaun tu singular. Samaun singular. Jadi bila as-samawatu, translation English bacanya the heavens. Maknanya all the skies lah, heavens. Lepas tu wal ard and the earth. Okay, wa ni harfu ataf. Dia ataf sebab ini bentuk dia sama. Dia punya form dia sama. Ada alif lam, ada majrur. So dia pakai wa je. Dia tak payah ulang lagi nurul ard. Allahu nurus samawati wal ard. Ini ni naqatullah. Ini dalam surah Asy-Syam. Ni si camel, unta betina. Naqatullah, hadhihi naqatullah. Ini, this is the camel. Itu haji. Hadhi. Sebab ini naqatu ni muannas. Muannas tu haji lah. Hadhi lah. Sebab subjek dia ni benda ni. Dia subjek dia hadhi. Tapi dia point tu muannas. Benda muannas dia kena pakai hadhi. Nanti kita next lesson minggu depan kita akan jumpa. Kita akan guna banyak hadhi. So this tu untuk muzakkar haza, untuk muannas hazi. Ya betul. Tepat sekali. Itu hazihi lah. Hazihi. Sebagai satu ayat this. Hazihi. So this hazihi. Ni naqatu ni unta betina. Kalau mereka perempuan lah. Betina, muannas. Kalau nak pakai lelaki perempuan ni payah sikit. Sampai bila jumpa unta, kambing, kuda apa semua, jadi kita pakai muannas lah. Muannas. Tidak jadi lelaki perempuan. Muannas muzakkar. So ni Muhammadun, Muhammad is. Ini mubtada. Mubtada dia marfu' dengan majrur. Marfu' dengan ma'rifah. Muhammadun, proper name ma'rifah. Rasulullahi. Mudhaf ilaih.
Darussalam mudhaf ilaih. Darussalam mudhaf ilaih. Okey. Ini wa'dallah, wa'da mudhaf ilaih. Ini Naik atas sikit. ada wa'da ni baris atas dia masuk sebab dia ada inna sebelum dia. Penerangan sikit. Bila kita tengok ada perubahan baris, yang tu yang kita kena peka. Okey. Sorry. Bila kita tengok ada perubahan baris, yang tu yang kita kena peka. Kita tanya, kenapa dia baris atas, bawah, depan? Yang tu yang kita kena peka dalam grammar. Kita kena peka. Baris bawah sebab dia mudhaf ilaih. Baris bawah sebab dia mudhaf ilaih. Baris atas sebab ada inna sebelum dia. Okey. Nominal sentence maknanya jumlah ismiyah dengan mudhaf ilaih ini. Ini bawah ni dipanggil analisis. Analisa grammar bawah ni. Yang ni dalam pelajaran sukatan pelajaran ni kan, dia nak kita mahir dalam yang kolom kuning. Dia memang nak kita mahir dalam kolom kuning ni. Kalau kita jumpa Muhammadun, apa dia dalam ayat ni? Dia mubtada, dia subjek. Bila kita jumpa lepas subjek dia ada is kalau English. Dan next adalah khabar. Lepas subjek dia khabar. Khabar dia rasulu. Rasulu at the same time dia khabar, at the same time dia adalah mudhaf. Wa huwa ni refer pada perkataan ni lah. Rasulu wa huwa, dan dia juga adalah mudhaf. Sebab dia tak ada tanwin dan dia tak ada alif lam. Jadi dia mudhaf. Next jumpa ni lafazul jalalah Allahi. Lafazul jalalahi. Bila kita jumpa perkataan Allah, kita tak boleh point dekat sini kata ini Allah, bukan. Kita kena kata ini lafazul jalalah. Lafaz al-jalalah. Lafazul jalalah. Okey. Dan dia baris bawah sebab dia mudhaf ilaih. Lepas tu kena mention lagi majrur. Dia punya state dia, case dia majrur. Sebab dia baris bawah dengan majrur. Okey. Ada yang cakap majrurun fi kasrah. Dengan kasrah. Majrurun bi kasrah. Okey. So, jumpa qalamun tiba-tiba macam ni kan. Dia mubtada. Sebab dia marfu' dengan baris dhammah. Tapi dia tak ada alif lam untuk dia jadi makrifah. Okey, dan bila kita tengok next words dia, ini dia marfu' sebab dia mudhaf ilaih. Dia mudhaf kepada mudhaf ilaih. Dia mudhaf dan mudhaf ilaih dia ada alif lam, mudhaf ilaih dia ma'rifah, jadi dia boleh jadi mubtada. Kalau tidak dia tak boleh jadi mubtada. Okey, habis ni surun khabar. Ni analisis ni, ini dalam skema ni, dalam manhaj ni, dalam silibus ni kan, Madinah Arabik ni dia memang nak kita expert dalam ni. Bagi tahu yang kolom kuning tu. Bila jumpa Al-Quran pun sama. Kan? Kita tengok ambil satu ayat. Ayat yang baru lah. Mana dia? Okey. Mana-manalah. Kan? Ni wa, kita kena kata dia harfu ataf. Kan? Ma. Kan? Ma ni what. Wa ma arsalna, jadi bukan jadi what lagi, maknanya tidak. Arsalna, okey, min qablika dia baris bawah sebab dia jar wa majrur. Kita ni kita kena bagi tahu yang ni ganti nama. Ganti nama dalam state apa? Dalam case apa? Ini majrur lah sebab dia qablika ni dalam bentuk mudhaf ilaih. Kan? Ni rijalan, lelaki, pemuda lelaki, pemuda lelaki, rijalan. Dia balik atas kenapa? Kenapa dia mansub? Kita kena explain dalam bentuk macam ni. Putus. Okay, ada Aku dapat warning apa ni?
Bagi suara sikit. Apa yang crash? Oh, okay. Alright. So yang ni, yang bawah ni kita kena biasalah mubtada wa huwa mudhaf. Mudhaf ilaih. Khabar. Okay. Yang ni next week. Tilka dengan hadhi. So settle lah untuk malam ni. Okay. So itulah pelajaran untuk hari ni. Okay. Habis ni, so minggu depan kita pergi Darsus Sadis Hadhihi dulu So yang for this part kita khatam mudhaf ilaih. Okay. So bila dah sampai part kat sini, kita dah kenal huruf jar, kita dah kenal isim yang penting. Ni yang last topic untuk hari ni. Last untuk hari ni, kita nombor satu. Nombor satu, kita dah kenal isim. Isim kita dah kenal. Memang kita dah kenal lah. And then kita kenal lah fi'il sikit. Lepas tu kita memang kenal harf. Kita kenal harf. Okay. So bila kita kenal tiga-tiga ni, isim ni memang kita selalu guna. Kita kenal harf jar. Harf jar. Kita ada min, ila. Tapi yang kita nak tahu ni ba ni, b. B. Kita dah kenal isim. Okay. B ni kita dah tahu. Kita selalu sebut B. Lepas tu yang ni memang kita dah kenal lah. Tak? Okay. Bila tak ada B, jadi yang ni Bismullahi mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. Datang B dekat depan ni. Jadi Bismillahi. Kan? Bismillahi. Okay. Kalau nak tulis macam ni payah lah kan. Even macam ni pun payah. B dengan alif. Nak kena ulang-ulang banyak kali. Arab dia buang terus. Jadi bila kita tulis Bismillahi, alif hamzatul wasal tu, kita tahu memang dia ada kat situ tapi dia tak tulis. Dapat? So yang ini, untuk jadi ayat lengkap, dia kena ada mubtada khabar. Yang ini, bukan ayat yang lengkap, dia panggil syibu jumlah saja. Ini harfu jar, tak boleh mula ayat. Harfu jar tak boleh mula ayat. Jadi ini bukan ayat yang lengkap. Ini ayat yang tak lengkap. A phrase saja. Kan? Kita kena isim, kita kena harfu jar. Kan? Kita kena Allah siapa? Jadi kita selalu sebut Bismillahi. Kan? Kita tahu Ismullahi mudhaf ilaih. Bismillahi dia ada harfu jar, mudhaf ilaih. So dia bukan ayat yang lengkap sebab dia tak, mubtada dia tak ada, khabar dia tak ada. Okay, macam mana dia jadi ayat lengkap? Contohnya dalam doa Bismillahi tawakkaltu. Tawakkaltu. Ini ayat lengkap. Bismillahi tawakkaltu. Tawakkaltu. Aku bertawakal dengan nama Allah. Nampak? So, anytime kita nak buat satu-satu benda, kita lengkapkan lah ni. Kita nak buat benda, kita nak apa? Nak makan dengan nama Allah. Kan? Kita nak jalan dengan nama Allah. Kita nak tidur dengan nama Allah. Kita nak minum dengan nama Allah. Itu yang kita lengkapkan perbuatan kita, niat kita tu dengan nama Allah. Sebab kalau bismillah aja, dia bukan ayat yang lengkap.
Dapat? So, conclusion pelajaran yang kita kena dapatkan sampai kat sini, kita faham ni. This, apa nama, phrase yang kita selalu sebut ni. Bismillahi. Lepas tu, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahim ni, ini dipanggil badal kepada lafazul jalalah ni dia. Maksudnya, okay? Bismillahi, Allah ni apa? Dia Ar-Rahman, dia Ar-Rahim. Lepas tu kalau dalam Al-Fatihah, dia Malik Yaumiddin. Dapat lah? So, bila sampai kat sini, phrase yang kita selalu sebut tu mesti dah faham dah. Makna dia dan cara guna dia. Cara guna dia, kita apa-apa yang kita nak buat, kita sebut, benda yang kita nak buat tu, kita buat dengan nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, nak baca start surah yang ada bismillah, kecuali surah At-Taubah dia tak ada bismillah. Okay, kita kena sebut, kita baca ni dengan nama Allah. Kita nak keluar rumah dengan nama Allah. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Okay. Dan kita pun habiskan lesson malam ni dengan tasbih kifarah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.